Hai, pada kelas kali ini kita akan menggunakan perisian Geometer Sketchpad atau nama pendeknya adalah GSP. Perisian ini dapat membantu kita membina bulatan unit bagi trigonometri. Ini adalah beberapa alat yang akan digunakan sepanjang kita menggunakan GSP, iaitu Selection Arrow Tool, Point Tool, Compass Tool, Straight Edge Tool dan Text Tool. Bagi membina bulatan unit, kita perlulah tekan pada graph, pilih grid form, seterusnya pilih square grid. Okey, sekarang kita dah dapat square grid. Kita boleh besarkan grid ni. Langkah seterusnya adalah kita perlu membina satu titik pada titik 00. Seterusnya pilih translate dan translate pada sudut 0. Tekan translate. Sekarang ini adalah titik yang telah di translate. Seterusnya kita akan membina garisan. Pilih garisan yang ketiga. Sambungkan kedua titik ini. Okey. Langkah seterusnya adalah membina bulatan. Tekan pada titik 00 dan tarik sehingga ke titik 1. Langkah seterusnya adalah dengan membina radius pada kuadran ini. Kita mulakan dengan bina titik pada mana-mana kawasan di kuadran yang pertama. Saya ingatkan di dalam bulatan unit ini kita mempunyai 4 kuadran, iaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Seterusnya, selepas membina titik, kita akan membina satu garis yang menyambungkan daripada titik tengah ke titik radius yang telah kita bina sebentar tadi. Untuk membina segitiga sudut tegak di dalam bulatan unit, kita perlulah membina titik garis perpendikular, garis serenjang pada kita tekan titik ini dan garisan ini. Kemudian kita klik pada construct dan pilih perpendicular line. Okey, kita buang titik ni, hidekan dia. Okey, kemudian kita bina lagi satu garisan daripada point hingga ke sini, dan juga daripada titik 00 ke titik yang sama. Selepas itu kita boleh membuang, kita sembunyikan garisan yang panjang ni, hide, dan juga garisan yang mula-mula tadi kita buat. Okey, seterusnya kita cantikkan garisan ni, titik ni, kita ubah color dia. Kita ubah color ni. Langkah seterusnya adalah melabelkan setiap titik bucu ni, iaitu tekan pada text tu, klik pada titik dan kita dapati ini adalah titik A. Klik pada titik ini dan ini adalah titik B, dan
Titik ini adalah titik C. Hanya sekali tekan saja. Kemudian kita labelkan pula garisan ini dengan, kita ubah label, double klik, double klik pada huruf, kita labelkan sebagai Y, dan garisan ini sebagai X. Okay. Seterusnya kita perlu mencari sudut ABC. Tekan pada measure, pilih angle. Sekarang kita dapati angle sudut ABC adalah 53 degree. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, nilai sin adalah bersamaan dengan Y per 1, iaitu sama dengan Y. Cos pula adalah X per 1 yang bersamaan dengan X, dan tangent adalah bersamaan Y over X. Oleh itu, kita boleh mencari nilai Y dengan tekan pada garisan ini, measure, tekan pada titik ini, iaitu tinggi Y, tekan pada ordinate Y. Okay. Ubah label dengan label Y. Ini adalah sin, dan buat perkara yang sama pada nilai X, measure, pilih abscissa X, ubah label pada label X. Ini adalah nilai cos. Nilai tangent pula adalah Y over X. Untuk itu kita perlu tekan pada measure, pilih calculate, dan tekan pada Y, bahagi X, tekan pada X. Kemudian kita akan dapat nilai tangent secara automatik. Kemudian kita boleh ubah tempat ini, ubah titik ini untuk kita dapatkan nilai darjah yang kita mahukan. Contohnya, untuk darjah sin bersudut 60, okay, kita ambil nilai yang paling hampir. Okay. Untuk sudut 60 kita dapati sin adalah 0.87, X adalah 0.50, dan tangent adalah 1.73. Jika kita lihat sudut pada kuadran kedua, sudut menunjukkan 37. Kita perlu menolakkan sudut ini daripada 180, iaitu jika kita kira 180
tolakkan dengan 30 darjah. Maknanya kita akan dapat sudut bagi angle ini adalah 150 darjah. Untuk kuadran ke-30 kita perlu menambahkan sudut yang kita dapati daripada sudut ABC ni dengan 180. Contohnya 180 tambah dengan 20. Kita akan dapat sudut ini adalah sudut untuk 200. Dan untuk kuadran keempat, kita perlu menolakkan sudut ABC daripada 360 darjah. Contohnya 360 darjah tolak sudut 20. Maknanya sudut di sini adalah sudut 340 darjah. Ini adalah contoh bulatan unik yang telah saya siapkan dan cantikkan. Jika kita lihat di sini adalah sudut 30. Jadi sin 30 adalah 0.5, cos adalah 0.87 darjah dan tangent pula adalah 0.58 darjah. Ini adalah sudut untuk kuadran kedua, iaitu sudut bersudut 120. Sudut kita dapati bahawa y dia adalah positif 0.087, x adalah negatif 0.50 dan tangent adalah negatif 1.73. Dan ini adalah contoh untuk kuadran ketiga. Kedua-dua nilai sin dan cos adalah bernilai negatif. Ini adalah sudut 210. Dan yang terakhir adalah sudut pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat, kita dapati bahawa sin mempunyai nilai negatif dan cos mempunyai nilai positif, di mana tangent adalah bernilai negatif. Sekian sahaja daripada perisian GSP hari ini. Selamat mencuba.